Saudara pengacara majlis Datuk Seri Anwar Ibrahim, Saudara Ayahanda Lim Kit Siang, Saudara Presiden UPKO, Saudara Lahirul yang bekas ahli Parlimen Kuching, seluruh pimpinan keadilan DAP, UPKO, bukan Kuching, Kota Kinabalu, dan seluruh para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Tadi tuan-tuan telah dengar ucapan Ketua Wanita Pakatan Harapan. Dia binti Sabu, bukan adik saya. Dia daripada Libaran, Sabah. Saya Pulau Pinang. Tapi anak Sabah ini, wanita ini, kita import, kita bawa, insyaAllah akan menjadi calon Pakatan Harapan di Sepang, Selangor. Ini wanita besi, tetapi dia hatinya cukup lembut. Hadirin yang dihormati sekalian, kita datang ke negeri Sabah. Dalam perjalanan tadi, lampu jalan pun tak ada. Sabah, negeri yang cukup kaya. Samalah juga Malaysia ini. Semenanjung, Sabah, Sarawak, kita negara ini Allah takdirkan, Tuhan beri hasil mahsul yang cukup banyak. Cuacanya ada disaster tapi tidak seperti di negara lain. Banjir ada tapi taklah besar macam di negeri China. Ada gerak gempa tidak sepertilah di Jepun. Ada ribut taupan tidaklah seperti di Filipina. Ada malapetaka tapi ianya sederhana. Negeri ini Tuhan anugerah satu suasana yang cukup baik untuk rakyat di Malaysia ini. Tetapi Malaysia kenapa rakyatnya miskin? Kerana kita lihat pentadbiran, sama ada di Semenanjung atau di Sabah, kekayaan negara kebanyakannya dibolot oleh orang-orang politik. Hadirin sekalian, seseorang itu bila jadi adun atau member parlimen, dia mesti kaya. Walaupun sebelum dia menjadi Dewan Undangan Negeri atau member parlimen, dia hanya orang biasa. Setelah satu penggal, dua penggal, jadi kaya raya. Menjadi ahli parlimen, menjadi ahli Dewan Undangan Negeri, bukan untuk khidmat pada rakyat, tapi merompak harta rakyat. Saya ahli parlimen sudah 4 penggal, menteri pertahanan pula lagi. Saya tak malu naik kapal terbang, naik ekonomi kelas. Saya tak malu makan minum di warung. Saya kalau tak ada tempat, saya boleh tidur di masjid atau surau. Bagi saya, tugas kita ialah mengangkat martabat rakyat, bukan memperkayakan wakil rakyat. Samalah di Sabah, di Semenanjung, serupa. Bila kita membaca laporan-laporan ahli ekonomi cerdik pandai, misalnya Profesor Dr. Jomo Sundram, dia kata masalah Malaysia ni tiris, leakage terlalu besar. Kadang-kadang kita tak percaya, betulkah berlaku ketirisan? Menurut pakar-pakar ekonomi ini, tiris ataupun leakage lebih 60 bilion setahun. 60 bilion. 60 bilion itu terlalu banyak. Saya sendiri
Kadangkala percaya, kadangkala tidak. Tapi bila berpeluang jadi menteri pula Menteri Pertahanan, dalam mesyuarat kabinet, saya minta tubuh satu jawatan kuasa siasatan. Ketuanya bukan orang politik, bukan orang keadilan, bukan DAP, bukan amanah, bukan UMNO. Dia pegawai kerajaan Tan Sri Amrin Buang. Bila buat siasatan, saya minta laporan awal, saya terkejut bagaimana wang negara kita hilang. Tanah Kementerian Pertahanan saja dijual di bawah harga pasaran. Itu saja kerajaan dah rugi 500 juta. Baru satu. Saya tunggu kenapa kapal tak siap. Saya tanya Tan Sri Amrin Buang, kenapa tak siap? Nak siap macam mana? Katanya, wang untuk buat kapal dibayar kepada orang lain, tak ada kena mengena dengan buat kapal. 6 bilion habis, satu kapal pun tak siap. Berdoalah tuan-tuan semua, ikut agama masing-masing. Jangan ada peperangan di Malaysia ini. Kalau tidak, barangkali terpaksa kayuh perahu. Hadirin sekalian, kebocoran terlalu melampaui batas. Itu baru satu kementerian. Kalau dicampur dengan kementerian-kementerian lain, memang 60 bilion itu masuk akal. Hadirin sekalian, kalau kita pergi ke negara Eropah, Finland kah, Norway kah, Sweden kah, kadang-kadang wakil rakyat pergi ke parlimen naik kereta api. Di sana dipanggil tiup. Kereta api yang belega tu. Tak ada masalah. Di sini kalau wakil rakyat tak pakai kereta mewah, dia bukan wakil rakyat. Siapa yang ajar benda ni semua? Lihat zaman Tengku Abdul Rahman. Kita banyaklah kritik dia, tapi di sudut curi harta rakyat, Tengku Abdul Rahman tak curi harta rakyat. Bila dia bersara, dia hanya mampu beli sebuah rumah. Pensiunnya tak cukup, dia menulis dalam akhbar Star, dapat tambahan RM1,500 sebulan. Pergi London, nak bayar hospital pun tak cukup duit. Ada kawan-kawan tolong bayar bil hospital Tengku Abdul Rahman. Sekarang, seorang menteri kabinet, bila meninggal dunia, istrinya dan mak mertuanya berebut harta 2 bilion ringgit. Seorang ahli parlimen boleh ada 2 bilion. Ni ahli parlimen Kota Kinabalu, kamu ada berapa bilion dah sekarang? Lim Kit Siang, ahli parlimen yang begitu lama, berapa bilion ada? Hanya duduk di rumah teres di Pulau Pinang. Kerjanya masuk parlimen, cakap, lawan rasuah dan sebagainya, sehinggalah beliau bersara daripada jawatan politik. Ini Lim Kit Siang. Oh, dia Cina, dia bukan Islam, baik macam mana pun tak boleh sokong. Ini pahaman celaka yang masih beredar di Malaysia. Orang baik macam mana pun tak boleh undi kalau dia bukan Melayu, dia bukan Islam ni semenanjung. InsyaAllah pandangan itu jangan datang ke Sabah. Kita mau the good candidate, kita mau yang berintegriti, kita mau wakil rakyat kita yang khidmat untuk rakyat, bukan menterkedarah duit rakyat. Belanjawan tiap-tiap tahun baik. Yang buat itu pegawai-pegawai kerajaan. Kadang-kadang sampai tak tidur malam nak buat belanjawan. Belanjawan baik. Yang tak baiknya pelaksanaan. Belanjawan misalnya di umum. Mesin jahit. Nak buat mie. Nak buat berniaga kecil. Cek Kia akan dapat RM6,000 tak perlu bayar. Ahli parlimen tepuk meja lah. Sebab
Cik Kia, Cik Lim, Cik Amoy ni dapat 6,000, tak perlu bayar. Bagus ke tak? Bagus tak? Bagus. Tapi Cik Rosmah dapat 180 juta. Yang itu ada dalam belanjawan atau tidak? Ada ke tidak? Tak ada dalam belanjawan. Sebab itu projek solar untuk sekolah di Sarawak dicuri uang oleh mimpin-mimpin UMNO Barisan Nasional. Tapi tuan-tuan di sini malam ni semangat. Bagi RM300 tumbang. Kali ini kalau bagi RM300 nak tukar undi atau tidak? Nak tukar atau tidak? Kalau kalah Presiden APCO di sini, saya tak mau dah tengok muka tuan-tuan. I don't want to see you. Lebih baiklah saya tak datang dah, saya pergi kot lain lah. Kita mau ke-5 parlimen yang ditandingi oleh APCO, semuanya menang pada 19 bulan nanti. Saya dengar tadi cerita kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar ni terkenal di dunia, boleh pergi lecture di Universiti George Washington University ataupun London University, boleh bagi kuliah di Istanbul, pergi Jakarta Presiden sambut. Inilah dia Anwar, paling layak jadi Perdana Menteri. Layak kata layak kah? Kalau parlimen ini UPCO kalah, nak layak apa? Kelayakannya bergantung kita mesti menang 112 kerusi. Baru dia dah layak. Mai Sabri itu layak apa? Muka dia pun hari belanjawan dibentang, muka dia muka 4 segi. Karena ia ditekan kuat oleh Zahid Hamidi supaya bubar parlimen. Kenapa Ismail Sabri dapat jadi Perdana Menteri? Karena dia ada cukup bilang sokong dia. Datuk Seri Anwar layak tapi tak cukup ahli parlimen menyokong dia. Sebab itulah kita minta mandat daripada rakyat. Kita mau pilihan akan datang, kita menang di Putatan, kita menang di Kota Kinabalu, kita menang di Tuaran, kita menang semua kerusi Pakatan Harapan bertanding di seluruh Sabah. Bila pukul 1 pagi Datuk Seri Anwar dan Pakatan Harapan telah melebihi 112 kerusi. 20 hari bulan pukul 10 pagi, tuan-tuan akan lihat motosikal berkuasa tinggi dengan kereta apa? Datang menjemput Datuk Seri Anwar. Jemput ke mana? Jemput ke Istana Negara untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Jangan sorak saja. Kena menang di Tuaran ini. Ini Anwar layak. Tuaran belum tentu menang. Jangan. Kota Kinabalu kena menang. Faham? Bila menang di sini, boleh hantar kursi majoriti di Sabah ini, barulah datang kelayakan. Bukan hadirin sekalian, kita kata Datuk Seri Anwar akan kecewa, dia merajuk dah bila tak menang. Tidak. Rakyat yang akan kecewa. Sebab negara kita ni boleh dipulihkan. Sekarang ini harga barang tentu akan terus naik. Kerana mata wang kita terus jatuh. Orang Islam ni orang Islam yang pergi Mekah. Dulu 15,000. Sekarang sudah hampir 30,000. Kenapa? Kerana duit kita. Dulu $1,000, $2,500. Sekarang $1,000, $4,800. Muasasah sewa di Mekah sana. Duit kita dengan rial Arab Saudi. Dulu RM100, RM145. Sekarang RM100, RM70. Bila duit kita jatuh, semua naik. Import besi naik, import tepung naik, import baja naik. Itulah yang kita semua naik harga sekarang ini. Sebab
ringgit kita makin menjunam. Apa berlaku di Semenanjung sekarang? Pagi-pagi ribu rakyat Malaysia bergerak pergi Singapura untuk kerja. Hari cuti pula ribu berada di sempadan Thailand kerana rakyat Malaysia nak bawa keluarga pergi makan di Hat Nyai. Ribu pergi kerja, ribu belanja di Thailand. Mana mereka berbelanja di Malaysia? Kerana di Malaysia semua barang makannya mahal. Tapi bila dapat RM300, RM200, tuan-tuan lupa syarahan saya malam ini. Nak lupa atau tidak? Datuk Seri Anwar dia nak kejar kapal terbang. Saya tak boleh lama. Setakat ini dulu. Kita akan datang bila kita buat kenduri kemenangan Pakatan Harapan di negeri Sabah, insyaAllah. Sekian. Terima kasih. Selamat mengundi kepada semua. Terima kasih kepada tokoh politik kita, Mat Sabu, Presiden Amanah, dalam amanat dan ucapan beliau pada malam ini.